بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, kata dia, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunah, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anak kepada seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, kata Mus'ab, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunah, kata dia, bapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas berasa bahawa dia ada kelebihan daripada orang-orang lain yang ada di bawah dia. Mus'ab dia tabi', dia bukan sahabat. Bapa dia sahabat Nabi, bapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Mus'ab menceritakan tentang bapa dia, tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Mus'ab, bapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu hari dia berasa anna lahu fadlan ala man dunah, dia berasa dia ada lebih sikit pada orang lain. Dia berasa dalam diri dia, rasa macam dia ada lebih sikit pada orang lain, lebih dari segi ilmu, lebih dari segi wara', lebih dari segi akhlak. Dia berasa dia ada lebih sikit daripada orang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tegur dia. Nabi kata, hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum. Nabi kata, wahai Sa'ad, bukankah kamu ni tak akan dapat sesuatu melainkan dengan pertolongan daripada orang-orang yang kamu pandang lekeh ni? Nabi tegur dia. Nabi kata, wahai Sa'ad, hang tak boleh hidup seorang. Hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kamu tak boleh buat satu-satu benda melainkan dengan bantuan orang-orang yang kamu pandang lekeh ni. Kamu tak boleh buat satu benda melainkan dengan pertolongan orang yang kamu pandang lekeh. Maknanya Nabi SAW nak bagi tahu, kita manusia ni kok mana pun nak hidup mesti kena tolong-menolong. Seorang tak boleh buat. Kita pandai macam mana pun kita tak boleh buat satu kerja seorang kita. Kita kaya macam mana pun kita tak boleh buat satu kerja seorang kita.
Kita terkenal macam mana pun kita tak boleh buat satu kerja seorang kita. Maka apabila Sa'ad bin Abi Waqqas satu hari dia berasa dia ada fadlan, dia ada kelebihan daripada orang lain, dia rasa dia lebih daripada orang lain, lebih ilmu, dia rasa dia lebih daripada orang lain. Perasaan dia ni Nabi tegur langsung. Nabi kata dekat dia, wahai Sa'ad, kamu kena ingat, hal tunsarun, adakah kamu boleh hidup tanpa pertolongan orang lain? Waturzakun, adakah kamu rasa kamu boleh dapat rezeki tanpa pertolongan orang lain? Tuan-tuan, kita duk makan nasi hari-hari. Nasi itu pun bukan seorang punya kerja. Nasi itu nak boleh jadi pokok padi tu, nak kena ada pihak yang buat baja terlibat, nak kena ada pihak yang pergi tolong tengala tanah terlibat, nak kena ada pihak yang tolong pergi menabung terlibat, nak kena ada pihak tolong jaga ayam korang, dia kena tambah ayam lebih, dia kena tebuk batas lepas ayam dan sebagainya. Nak ngerat padi pun nak kena ada orang tolong, sampai nak bawa pergi kelang nak misi padi pun kena ada orang tolong. Jadi Nabi SAW kata, kamu jangan rasa kamu lebih pada orang lain. Kerana manusia ni saling berhajat di antara satu sama lain. Kita ada duit pun kita berhajat kepada orang lain untuk nak tolong kita dari segi nak beli pakaian. Kena ada orang lain tolong buat baju. Kita ada kebun besar pun kita berhajat kepada orang lain. Bila sakit kita nak kena pergi cari orang yang reti, nak kena tengok sakit kita, nak bagi ubat yang sesuai untuk kita. Jadi manusia ni tak boleh berasa lebih pada orang lain. Kerana manusia sentiasa akan berhajat kepada bantuan pertolongan orang lain. Bahkan orang yang banyak bantu kita ialah ad-du'afa, ialah orang-orang yang kita pandang lemah, kita pandang lekeh. Mereka ni banyak tolong kita. Tuan-tuan boleh bayang kalau sekiranya rumah kita tak ada orang angkut sampah, macam mana kita nak duduk? Rumah kita tak ada orang angkut sampah. Bila orang tak main angkut sampah seminggu, kita hingang dah. Orang tak main angkut sampah sebulan, kita lompat dah. Baru bak sampah, kita dah haru dah. Orang yang kita pandang rendah. Pasal apa? Pasal dia kerja angkut sampah, kita pandang rendah kat dia. Rupa-rupanya, dia tu banyak menolong kita. Maka Islam bagi ajak dekat kita. Islam bagi peringatan dekat kita bahawa kita tak ada ruang untuk nak sombong. Tak ada ruang. Kerana kita sentiasa memerlukan orang lain untuk nak tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda ataupun nama dia Uwaimir radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ibghudi fi ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ibghuni fi du'afa. Nabi kata, carilah aku di kalangan orang-orang yang dhaif dan lemah. Nabi dia tak suka bergurau dengan orang-orang kaya. Ini Nabi. Nabi SAW ni dia tidak hanya berkawan dengan orang-orang kaya dan berkedudukan. Nabi kata pula, Nabi kata, ibghuni fi du'afa. Carilah aku di kalangan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Kalau nak cari aku, cari kalangan orang-orang macam ni, Nabi kata. Fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Macam tadi juga Nabi kata, kerana sesungguhnya diberi pertolongan dan diberi rezeki kepada kamu dengan bantuan orang-orang yang lemah. Orang yang nak tolong kamu ni kebanyakannya orang-orang yang lemah, yang kamu pandang lekeh, yang kamu pandang dia tak ada kedudukan, yang kamu pandang dia ni orang yang tak dihargai. Orang ni yang akan tolong kamu, dan mereka inilah yang akan membantu untuk kamu boleh rezeki. Allah bagi rezeki, tapi bantuan orang-orang yang kata du'afa ni.
Orang korporat kaya-kaya tak buat bendang, tuan-tuan. Yang buat bendang ni ad-du'afa, orang-orang lemah, orang-orang kampung yang buat bendang. Korporat kaya raya jutawan, mereka tak buat kerja-kerja macam ni, mereka tak buat. Nak buat kerja macam ni ialah golongan ad-du'afa. Maka Nabi SAW kata, aku sendiri pun kalau kamu nak cari di kalangan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang dhaif dan lemah. Yang sebuah hadis riwayat daripada Abi Shuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuza'i radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqa ad-dha'ifain al-yatim wal mar'ah, atau kama qala, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Seorang sahabat yang bernama Abi Shuraih, ataupun nama sebenar dia Khuwailid bin Amr Al-Khuza'i, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allahumma inni uharriju haqqa ad-dha'ifaini. Nabi kata, sesungguhnya aku anggap satu dosa bagi orang yang mensia-siakan dua golongan yang dhaif ini. Nabi kata ada dua golongan manusia yang masuk dalam golongan dhaif. Kita bila sebut dhaif, kita terbayang orang miskin. Bila sebut dhaif, kita terbayang orang-orang yang tak ada kedudukan dalam masyarakat. Tapi Nabi SAW kata, yang kata dhaif ini bukan sahaja orang miskin, bukan sahaja orang yang tak ada kedudukan dalam masyarakat. Bahkan termasuk dalam golongan ad-du'afa, termasuk dalam golongan miskin ini ialah dua ni, Nabi kata. Yang pertama, al-yatim, anak yatim. Anak yatim Nabi anggap sebagai golongan du'afa, golongan yang dhaif. Yang kedua, wal mar'ah, dan juga orang perempuan. Di dalam kumpulan du'afa ni, selain daripada orang miskin, selain daripada orang yang tak ada kedudukan dalam masyarakat, anak yatim dan perempuan juga, Nabi SAW anggap mereka sebagai golongan du'afa, golongan lemah. Nabi kata, Allahumma inni uharriju haqqa ad-dha'ifain. Nabi kata, sesungguhnya aku menganggap dosa kepada orang yang mensia-siakan dua golongan ini. Siapa yang buat lebih kurang dekat anak yatim, Nabi kata dia berdosa. Siapa yang buat lebih kurang kepada perempuan, perempuan ni bukan sahaja isteri, bahkan anak perempuan. Siapa yang buat lebih kurang kepada anak perempuan, Nabi kata aku anggap dia berdosa. Tuan-tuan, jaga anak laki-laki, jaga anak perempuan sangatlah susah. Jaga anak laki-laki dengan jaga anak perempuan. Jaga anak perempuan ni sangatlah susahnya. Maka orang yang boleh jaga anak perempuan dengan baik, sehinggalah akhirnya anak perempuan dia jadi anak yang salihah, dia dapat pahala besar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid 'indi shay'an ghaira tamrah wahidah fa'a'taytuha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa'akhbartuhu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya min hadhihi al-banat bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, kata dia, satu hari satu perempuan dengan dua orang anak perempuan mai ke rumah aku. Aisyah isteri Nabi cerita, kata dia, satu hari sewaktu aku duduk di rumah, tiba-tiba satu orang perempuan mai dengan dua orang anak perempuan mai ke rumah Aisyah.
Tas'alu, dia mai minta tolong. Makanan tak ada. Mak dengan 2 orang anak perempuan ni mai ke rumah Nabi. Waktu tu Nabi tak ada, yang ada Aisyah radhiyallahu anha. Maka mak dengan 2 anak perempuan ni minta tolong kepada Aisyah isteri Nabi ni. Minta kok boleh tolong bagi apa-apa makan dekat dia. Falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Aisyah kata kebetulan hari dia mai tak ada apa di rumah aku, melainkan ada korma sebiji aja. Aisyah isteri Nabi SAW, dia kata masa perempuan ni mai duk bawa anak perempuan 2 orang dukung mai di rumah aku, minta bantuan, minta aku bagi makan kat dia ni, kebetulan hari tu di rumah aku tak ada apa. Yang ada buah korma sebiji aja, tamratin wahidah. Tamar sebiji aja ada. Fa'ataituha iyaha, aku pun ambil korma tamar hak sebiji ni bagi kat mak budak perempuan 2 orang, bagi kat perempuan ni. Faqasamatha baina ibnataiha, maka dia pun ambil buah korma ni sebiji, koyak 2, bagi dekat anak ni sebelah, bagi kat anak ni sebelah. Walam ta'kul minha, dia sendiri tak ada makan. Dia mai minta apa? Minta rumah orang yang tak ada apa. Ada di rumah Aisyah masa tu korma sebiji aja. Aisyah terus ambil bagi dekat perempuan ni. Perempuan ni pula bila ambil koyak korma tu 2, bagi ke anak ni sebelah, bagi ke anak ni sebelah. Dia sendiri walam ta'kul minha, dia sendiri tak ada benda nak makan. Aisyah sendiri tak ada apa, perempuan mak kepada 2 budak perempuan ni pun tak ada benda boleh makan. Summa qamat, lepas dia bagi dekat anak dia seorang sebelah, dia pun bangkit, fa kharajat, keluar daripada rumah Aisyah, tak tahu pergi ke mana, menghilang begitu. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Tak lama selepas tu Nabi balik. Aisyah kata, Nabi balik. Fa akhbartuh, Aisyah kata maka aku cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi mai satu perempuan bawa anak 2 orang, anak perempuan 2 orang. Dia mai minta makan di rumah kita ni. Kebetulan tak ada apa di rumah kita ni. Ada pun korma sebiji aja, maka aku koyak, maka aku bagi buah korma ni dekat perempuan ni. Perempuan ni ambil, dia belah korma ni 2, koyak 2, bagi ke anak dia 2-2. Dia sendiri tak makan apa. Lepas tu dia pun keluar daripada rumah kita, tak tahu pergi ke mana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata man ibtuliya min hadhihi albanat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, Nabi kata barang siapa yang diuji dia dengan anak perempuan, ujian itu bisyai'in, tak kira apa bentuk ujian, fa ahsana ilaihinna, maka dia memperelokkan kepada 2 anak perempuan dia, kunna lahu sitran minan nar, Nabi kata adalah baginya pelindung daripada api neraka. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang nak jaga anak perempuan akhir-akhir zaman. Bukan senang. Ada expo usahawan, malam koran perdana dia tak habis. Malah ada lompat atas pentas dia nak pergi. Anak perempuan nak buat macam mana? Kita kata tak boleh. Dia siap-siap dia keluar depan kita. Kita nak kata apa tuan-tuan? Nak kata apa? Anak perempuan. Kalau anak lelaki-lelaki senang kita bagi pengakuh di depan pintu tu biar tergulin masuk ke dalam rumah. Anak perempuan nak buat macam mana? Kita kata tak lezi. Dia pakai baju dia keluar buat dak aja depan kita. Nak buat apa? Ujian. Allah bagi ujian melalui anak perempuan. Barang siapa yang Allah uji dia, mani betulia min hadhil banat bi syai'in, barang siapa yang diuji dia dengan anak-anak perempuan ini dengan sesuatu ujian. Allah uji dapat anak perempuan degil. Allah degil ni tak tahu nak apa. Cakap tak mau dengar nasihat, tak pakai, marah dia buat tak entang dan sebagainya. Allah uji dia dengan anak perempuan yang degil misalnya.
fa ahsana ilaihinna, dan dia buat elok kepada anak perempuan dia. Degil macam mana pun dia sabak, dia didik juga anak perempuan dia ni. Doa ni tak berhenti-henti. Tiap-tiap malam bangkit semayang malam minta doa dekat Tuhan. Ya Allah, bagilah petunjuk dekat anak perempuan aku ni. Ya Allah, menangis ni Allah yang mengetahui. Lemah kita ni di depan Allah, tak reti dah nak buat macam mana dengan anak perempuan ni. Dan anak ni pun dia jaga elok. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah bagi jadi elok anak dia. Dia pun layan anak dia dengan cara yang elok. Kunna lahu sitran minan nar. Orang yang macam ni, orang yang Allah bagi ujian anak perempuan, dia mampu bersabar dengan anak perempuan dia dan tidak jemu untuk nak mengelokkan anak perempuan dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kesabaran dia didik anak perempuan dia tu, Allah akan jadikan pelindung daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Soal didik anak ni bukan senang. Bercakap boleh bercakap. Didikkan ini satu bab lain. Bercakap boleh bercakap. Didik boleh didik. Nak masuk dalam hati dia satu bab lain pula. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala bantu dia sehingga dia boleh mendidik anak dia dengan cara yang baik, sesungguhnya kebaikan bagi dia, dan dia mendapat janji daripada Nabi SAW dilindungi daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada empat hadis yang kita baca dapat kita faham. Yang pertama sekali, dengan golongan ad-du'afa, golongan yang dhaif, yang lemah, kita kena buat baik. Kita kena buat baik dengan golongan ad-du'afa, golongan yang dhaif dan golongan yang lemah ni. Golongan yang biasanya dipandang lekeh, dipandang hina, dipandang tak berharga. Golongan-golongan ni kita kena buat baik. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, golongan yang du'afa ni, mereka ni ikhlas dalam beribadah. Orang-orang yang dhaif, yang lemah ni, mereka ikhlas dalam beribadah. Dan mereka lebih khusyuk di dalam melakukan ibadah. Sebab kepala tak ada serabut nak fikir tentang harta dan sebagainya. Nak fikir tentang nak berebut, nak tamak, tak ada. Maka mereka ini adalah golongan-golongan yang lebih khusyuk dalam melakukan ibadah. Oleh itu, orang-orang yang ikhlas dalam ibadah dan orang-orang yang khusyuk dalam melakukan ibadah, doa mereka lebih makbul di sisi Allah. Maka kita kena buat baik dengan mereka ni. Kita buat baik dengan mereka. Kita tolong mereka sekali. Mereka doa minta kesejahteraan dekat kita. Doa mereka makbul, kita dapat sejahtera. Pasal apa beza dalam masyarakat? Masyarakat biasanya lebih melihat kepada orang-orang yang hebat-hebat. Orang kaya, orang yang berkedudukan, orang yang berpangkat. Ini lebih masyarakat jaga daripada golongan du'afa. Maka Nabi SAW dia sebaliknya. Dia suruh jaga golongan du'afa lebih daripada jaga orang-orang yang kaya-kaya. Kemudian daripada hadis yang kita baca itu juga dapat kita faham bahawa termasuk di dalam golongan yang dhaif dan lemah ini ialah anak-anak yatim dan juga orang-orang perempuan. Maka orang perempuan di situ termasuklah isteri dan juga anak-anak perempuan. Dan barang siapa yang boleh bersabar dengan ujian anak perempuan yang Allah bagi dekat dia, dia memperelokkan didikan kepada anak-anak perempuan yang memberi masalah kepada dia, maka janjinya ialah sitran minan nar. Dia terlindung daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, bagi kekuatan kepada kita, dan kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Bahrul Mazi jilid 9, muka surat 65. Muka surat 65. 64 bawah. Muka surat 65, kita tengok masalah 55. Kita masih lagi berada di bawah tajuk Ma Ja'a Fil Li'an. Cerita tentang suami tengok isteri berzina. Kemudian suami tuduh isteri dia berzina kerana mata dia sendiri tengok.
maka suami dikehendaki membawa 4 orang saksi. Kegagalan suami membawa 4 orang saksi boleh menyebabkan suami disebat kerana menuduh orang tanpa bukti. Nak mengelakkan suami daripada kena sebat, maka suami mesti buat li'an, iaitu sumpah mengatakan isteri dia berzina, dan selepas suami bersumpah, isteri terdedah kepada hukum rejam sampai mati. Kecuali kalau sekiranya isteri juga bersumpah mengatakan suami dia bohong, barulah dia terlepas daripada hukum rejam sampai mati. Malam ni kita sambung lagi satu. Dia kata menuduh isteri berzina di hadapan qadi, bagaimana nak melepaskan daripada didera dengan dera tuduh ataupun haddul qazah, yakni 80 rotan. Kata dia, apabila menuduh suami akan isteri dia berzina di hadapan hakim, seperti kata suami, ya Tuan Hakim, telah hamba lihat akan isteri hamba berzina dengan si Anu, anak si Anu. Misalnya suami tuduh macam tu, maka atas suami itu haddul qazah, maka atas suami kena 80 rotan. Pasal dia tuduh sedangkan tidak ada saksi. Artinya dera kerana tuduh tidak lepas daripadanya, melainkan apabila didatangkan 4 orang saksi, yang saksi-saksi itu melihat isterinya berzina, dengan syarat sekalian saksi itu melihat akan zakar laki-laki masuk ke dalam faraj. Itu dia tuan-tuan. Yang kata hukum hudud ni, kalau dilaksanakan pun bukan senang nak hukum orang. Yang kata hukum hudud ni, kalau sekiranya dilaksanakan pun bukan senang-senang boleh tidur kejam orang. Nak sabit kesalahan yang boleh membawa kepada hukum kejam ni, nak sabit kesalahan tu mesti ada 4 orang saksi, yang saksi-saksi ni melihat zina tu berlaku secara terang. Takat saksi nampak satu laki-laki, satu perempuan yang belum berkahwin masuk bilik hotel saja, tak boleh sabit kesalahan zina, tak boleh sebat, tak boleh rejam. Setakat saksi pergi rempuh pintu bilik hotel, tendang pintu, masuk-masuk, tengok ada laki-laki, ada perempuan dalam keadaan tak ada pakaian, duk bertindih-tindih badan. Terus nak kata mereka ni berzina, tak boleh lagi. Pasal apa? Pasal belum pasti berzina lagi. Kalau dilaksanakan undang-undang ni pun, bukan kata senang-senang orang nak boleh kena potong tangan, bukan kata senang-senang orang nak boleh kena sebat, bukan kata senang-senang orang nak boleh kena rejam dengan batu. Pasal apa? Pasal kaedah dalam Islam, Islam bukan gelut nak hukum, tetapi Islam lebih mengutamakan menegakkan keadilan. Maka kerana tu, prinsip di dalam undang-undang Islam, dia kata idra'ul hudud bisyubhat. Dia kata gugur hukum hudud kalau ada syubhat. Lebih baik tidak hukum daripada hukum tiba-tiba zalim. Ini kaedah hukum Islam. Jadi tak payah takut. Tak payah takut kalau dilaksanakan hukum Islam takut jadi huru hara. Tak jadi huru hara. Bahkan keamanan yang akan jadi. Pasal Islam bukan gelut nak hukum orang. Tapi Islam dia gelut nak membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Begitu. Jadi saksi yang mesti dibawa itu mestilah saksi yang melihat zina berlaku secara yakin. Nampak benda tu berlaku. Maka apabila berkata sekalian saksi itu cium ataupun dakap atau sebagainya sahaja, maka tiada diterima saksinya. Itu dia. 4 orang saksi yang dibawa ke mahkamah ni, dia peguam tanya dia, betulkah kamu tengok A dengan B ni berzina? Dia apabila jawab, kata seorang, dia kata saya nampak memang mereka duk cium satu macam, cium tu memang boleh jadi zina punya, tak boleh sabit kesalahan. Tanya seorang lagi pula, dia kata saya tengok memang mereka duk berdakap, baju tak pakai dah, tak sabit kesalahan.
Tak boleh lagi. Macam tu tak diterima lagi sebagai saksi yang boleh mensabitkan hukum ke atas orang yang dituduh. Begitu. Dan kenalah ke atas suami 80 rotan. Kalau suami bawa mai saksi 4 orang, saksi tidur jawab macam tu. Seorang kata saya nampak mereka masuk bilik nombor sekian-sekian. Seorang pula kata saya masuk masa tu bersama dengan pencegah maksiat. Masa kami masuk mereka tak pakai baju. Kata seorang lagi pula saya masuk tengok seorang lari menyorok dalam lemari. Semua kes ni tak boleh pakai. Kes dibuang. Dia hanya dikenakan hukum ta'zir saja. Dia tidak dikenakan hukum hudud, sebat ataupun rejam. Tak kena. Begitu. Maka orang yang tuduh tadi kena pula atas belakang 80 rotan. Pasal apa Islam buat undang-undang macam ni? Pasal Islam tak mau ada orang senang-senang pergi jatuhkan maruh orang lain. Kita senang-senang nak tuduh orang. Dengan kerana tuduhan kita kawan tu merana dalam hidup. Tak boleh. Kita wajib disebat. Kita nak tuduh, mesti benda tu pasti. Memang pasti dia ada buat benda salah. Memang pasti dia buat perbuatan zina. Baru boleh tuduh. Kalau tidak, kita tanggung akibatnya. Begitu. Melainkan dengan diperhadapkan orang dua laki isteri itu, supaya masing-masing angkat sumpah. Suami tuduh isteri berzina, maka dua-dua orang kena kena angkat sumpah di mahkamah. Mengaku siapa betul sebagaimana kaifiat yang tersebut di dalam hadis yang kita baca dulu. Itu dia dah sebut dah. Dan satu lagi hadis tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini satu lagi hadis tentang li'an. Katanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah tuduh isterinya akan berzina di sisi Nabi SAW dengan radhiyallahu anhuma. Bahawasanya seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah tuduh isterinya akan berzina di sisi Nabi SAW dengan satu orang yang bernama Syarik bin Sahma. Maka sabda Nabi SAW, hadirkan saksi, jika tidak nescaya engkau dirotan 80 rotan. Hilal pergi mengadu dekat Nabi, dia kata isteri dia berzina dengan sekian-sekian orang. Nabi kata kat dia, buat mai saksi. Hang tak boleh buat mai saksi, aku sebat hang 80 kali. Nabi kata kat dia macam tu. Maka kata Hilal, ya Rasulullah, apabila melihat seorang atas perut isterinya seorang laki-laki lain. Dia pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, saya ni suami. Saya balik ke rumah ada satu jantan lain duduk atas perut bini saya. Adakah diminta saksi juga? Saya suami. Dia kata, saya balik ke rumah, isteri saya ada orang laki-laki lain duduk atas dia. Takkan saya pun nak kena pergi cari saksi juga? Dia tanya Nabi macam tu. Maka jadi Nabi SAW bersabda juga, hadirkan saksi, jika tidak nescaya rotan atas belakang kau. Nabi jawab macam tu je. Nabi kata, lah ni buat mai saksi 4 orang. Tak ada saksi, aku sebat nama. Nabi kata kat dia. Bila didengar oleh Hilal bin Umayyah sabda Nabi SAW yang demikian, lalu berkata ia, demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan hamba menjadi pesuruh Allah dengan hak, bahawa sesungguhnya hamba daripada orang-orang yang benar. Dia kata dekat Nabi, dia kata, demi Allah ya Rasulullah, aku cakap benar. Dan demi sesungguhnya akan diturunkan Allah firman-Nya yang melepaskan belakang aku daripada dera rotan ini. Dia kata dekat Nabi, dia kata demi Allah aku benar. Dia kata Allah tentu akan buat turun satu ayat Quran dekat kamu, bagi tahu kata aku benar. Dia kata. Dah habis nak kata apa lagi? Dia dah tuduh dah, dia dah kata dah isteri dia berzina. Dan dia bukan tuduh sembarangan, memang dia tengok depan mata dia bini dia berzina dengan satu orang lain. Masalah lah ni, dia pergi report dekat Nabi, Nabi tak mau terima report dia, melainkan ada saksi. Habis apa lagi dia nak kata? Dia kata, ya Rasulullah, saya cakap betul, saya bukan fitnah apa-apa, saya cakap betul. Memang betul mata saya tengok isteri saya berzina. Nak kata apa lagi? Nabi tak peduli. Nabi kata, lah ni buat mai saksi 4 orang. Tak ada, aku sembat hang 80 kali. Oh, kacau.
Habis dah tak boleh kata apa, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku cakap benar. Dia kata, Allah akan turunkan ayat dekat kamu, bagi tahu kata aku benar. Habis tak boleh kata apa dah. Di dalam hal yang demikian itu, maka turun Jibril membawa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril buat turun mai ayat ni. Ayat tentang li'an ni. Ayat yang kita baca bulan lepas, wallazina yarmuna azwajahum ila akhir ayat. Ayat tu turun. Maka kemudian daripada itu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Hilal dan isterinya. Maka datanglah Hilal dan isterinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri Hilal bin Umayyah naik saksi ia dengan suruh Nabi itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, Allah Taala mengetahui ia akan seorang daripada kedua kamu ada berbohong. Bila turun ayat tu, Nabi hantar orang pergi panggil Hilal dengan bini dia mai depan Nabi. Bila mai depan Nabi, Nabi pun bagi tahu ayat dah turun, lah ni hampa dua-dua orang kena bersumpah. Suami sumpah kata dia memang pasti bini dia berzina, bini kena sumpah kata laki dia bohong. Tapi kalau hampa buat benda ni, Nabi kata jelas salah seorang bohong. Nabi kata sama ada suami bohong sebenarnya bini tak berzina dia saja tuduh, ataupun isteri bohong dia berzina sungguh dia tak mengaku. Salah seorang mesti bohong. Maka tidakkah seorang daripada kedua kamu mau bertaubat? Sebelum nak sumpah ni Nabi nasihat dulu. Nabi kata hampa tak takutkan dekat Tuhan, bertaubatlah. Jangan cakap bohong, jangan berbohong dengan menggunakan nama Allah. Kemudian membangun berdiri oleh Nabi akan isterinya. Maka naik saksi ia dengan suruhnya 4 kali naik saksi. Maka tak kalah hendak naik saksi yang kelima, maka didirikan oleh Nabi SAW akan dia. Serta sabda Nabi pada perempuan Hilal itu, bahawasanya sumpah yang kelima ini adalah sumpah yang sehabis-habis besar. Hendaklah engkau takut kepada Allah. Bila dah habis dah Hilal bersumpah, Nabi suruh pula isteri dia pula bersumpah. Isteri pun sumpah. Habis sumpah 4 kali, sebelum sumpah yang kelima, Nabi kata kat dia lagi sekali. Nabi kata jaga baik-baik, sumpah yang kelima ni, ini cerita besar. Ini cerita besar. Kalau sekiranya kamu sebut juga benda ni, sedangkan kamu berbohong, kamu akan terima akibat yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jikalau engkau angkat sumpah bohong dengan dia, maka pastilah jatuh bala ke atas kepala. Nabi kata hang sumpah aja, sedangkan hang bohong, satu bala besar Tuhan nanti bagi dekat hang. Kata Ibnu Abbas, apabila didengar oleh isteri Hilal yang naik saksi itu akan sabda Nabi yang demikian, lalu undur ia dan menunduk ia akan mukanya. Bila dia dengar Nabi kata begitu, dia jadi takut. Dia jadi takut, dia nampak macam nak tarik balik sumpah dia. Nampak dia berundang. Sehingga sangka kami ia mau rujuk. Sampai sahabat-sahabat dua sangka kot macam dia nak kata, okeylah, saya mengaku saya bohong. Sahabat dua ingat dia nak mengaku macam tu. Tiba-tiba mengangkat dia akan mukanya. Ni bini Hilal ni angkat muka dia seraya berkata, tiada aku bukakan keaiban kaum aku sekalian hari yang datang ini. Dia angkat balik muka dia, dia kata kalau sekiranya aku mengaku kata aku bohong, semua kaum aku akan rasa malu dengan perbuatan aku. Aku sekali-kali tak akan memalukan kaum aku. Dia kata, dia nak jaga pride kaum dia. Dia nak jaga tu kemegahan kaum dia tu. Maka ia pun lalu angkat sumpah kali yang kelima. Dia pun terus sumpah. Demi Allah dia kata, memang suami dia bohong, dan kalau sekiranya dia cakap bohong, dia sedia untuk terima laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terus cakap macam tu. Kemudian bersabda Nabi SAW bagi sahabatnya, Nabi kata, nanti lihat oleh sekalian kamu akan dia. Maka jika beranak ia dengan satu orang budak yang bercelak dua matanya, Nabi kata itu kalau dia beranak main anak dia mata nampak macam bercelak, yang tepus dua papan pungkurnya,
Lagi kembang dua betihnya, Nabi bagi tahu sifat. Kamu tengok pungkong dia macam ni, tengok dia ni perut betih dia gabai dan sebagainya. Kalau keluar anak jenis macam yang aku sebut ni, kalau anak yang dia lahirkan itu sifat macam yang aku sebut, mata dia macam ni, pungkong dia macam ni, dia punya betih dia macam ni, Nabi kata maka ialah anak bagi laki-laki yang berzina dengan isteri Hilal yang bernama Syarik bin Sahmah. Nabi kata kalau keluar esok ni anak macam sifat yang aku sebut, jelas perempuan ni berzina. Nabi kata lama kelamaannya beranaklah perempuan itu. Maka sudahlah ia seperti yang sabda Nabi SAW, sungguh bila beranak keluar main anak sebiji macam Nabi kata, mata dia macam Nabi kata, pungkong dia macam Nabi kata, betih dia macam Nabi kata, dan diberitahu orang yang demikian itu kepada Nabi. Maka sabda Nabi SAW, jikalau sekiranya bukan kerana hukum yang telah lalu daripada kitab Allah, nescaya adalah antaranya dan antara aku hukum yang sangat penting. Nabi kata kalaulah tak ada ayat Quran yang membenarkan li'an ni, dia ni aku rejam bagi mati lah. Nabi kata pasal apa? Pasal sudah jelas memang dia berzina. Itu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ni apa dia? Pengajaran dia satu aja, buat jahat satu hari orang tahu. Itu pengajaran dia. Kita tak sah buat jahat. Kita buat jahat, tak sah tutup macam mana lah. Satu hari orang tahu kita jahat sebenarnya. Tak boleh tutup. Kejahatan, benda dosa, benda tak elok ni tak boleh tutup. Satu hari dia akan terbuka. Semua orang akan tahu bahawa kita selama ni buat benda tak betul. Setidak-tidaknya akhirat Allah buka di depan makhluk semua. Dan yang takutnya Allah buka sebelum mati di atas dunia ni, Allah buka. Manusia semua tahu bahawa kita sebenarnya tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata anak perempuan yang berli'an, adakah dikatakan dia anak suami yang berli'an? Suami tuduh bini dia berzina. Esok bila bini dia beranak, anak tu jadi anak lelaki dia ke? Anak siapa ke? Ketahuilah saudaraku, apabila berlaku dua lelaki isteri berli'an, padahal isterinya di dalam bunting, bini mengandung, suami menafikan anak dalam kandungan tu anak dia, tiba-tiba tiada diakui oleh suaminya di dalam sumpahnya di hadapan hakim akan anak yang dibunting oleh isteri yang berli'an dengan dia itu, maka jadilah anak itu dihubungkan bagi perempuan itu sahaja. Yakni dikatakan anak itu bagi ibu dan bukan bagi bapa. Bini dia mengandung, dia kata hang mengandung anak orang lain, bukan anak aku. Bila suami kata lagu tu, dia menafikan nasab keturunan anak dalam kandungan. Kalau beranak main anak tu esok, anak tu tak boleh nasab kepada dia. Anak tu menjadi anak mak aja, bukan anak dia. Dan kalau anak tu perempuan, esok anak tu nak kahwin, dia tidak boleh jadi wali. Pasal ternafi nasab, maka dia tidak boleh jadi wali. Ini kena jaga tuan-tuan. Maka ada faedah bagi bertentu-tentuan berhubungan anak itu dengan ibu ataupun bapaknya. Maka ialah faedah yang besar di tempat ini, iaitu apabila dikatakan anak itu berhubung dengan ibu saja dan tidak berhubung dengan bapa, maka apabila mati anak itu, maka tiadalah berpesaka antara laki-laki dengan anak yang dibukankannya anaknya itu. Bila pak menafikan anak dalam kandungan tu anak dia, esok pesaka ke apa-apa semua habis tak dapat. Bukan anak dia. Dia mati pun budak tu tak boleh ambil pesaka. Budak tu pun esok kalau mati dulu daripada dia pun dia tak boleh ambil pesaka. Bahkan yang berpesaka-pesaka itu ialah antara anak dan antara ibunya sahaja. Begitu. Itu kesan hukum. Kesan hukum. Baik, adapun menghubungkan anak bagi ibu tiada bagi bapa, iaitu perbuatan Nabi SAW kemudian daripada membukankan bapa akan anaknya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala la'ana rajulun wa imra'ah wa farraqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqa al-walad bil ummi.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur alim. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia telah belian satu laki-laki, nama dia Uwaimir, dengan isteri dia yang bernama Khawlah. Padahal waktu itu isterinya sedang hamil. Dan telah membezakan oleh Nabi, telah memisahkan oleh Nabi SAW antara keduanya. Bila li'an, Nabi pisahkan mereka tak jadi laki bini. Dan menghubungkan ia akan anak itu dengan ibunya sahaja. Apa dah tak sangkut dah. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli al-ilmi yang mujtahidin. Tajuk akhir, dia kata bab ma ja'a aina ta'taddul mutawaffa anha zawjuh. Itu bab yang datang pada menyatakan di mana tempat beriddah perempuan yang mati suaminya daripadanya. Ni pula nak cerita perempuan tu suami mati. Jadi iddah mati suami ni ialah 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari, dalam tempoh perempuan tu duduk dalam iddah wafat tu, dia patut duduk di mana? Dia patut duduk rumah laki dia ke? Dia patut balik duduk rumah mak pak dia balik ke? Macam mana? Dia nak duduk di mana? Begitu. Ketahuilah saudaraku, apabila satu orang perempuan itu mati suaminya, maka di manalah ia menghabiskan iddahnya? Adakah kembali mendapatkan mak bapak dia? Ataupun pergi ke rumah saudara maranya? Ataupun terus tinggal ia di rumah suaminya di dalam iddah itu? Bila suami mati, bini patut duduk di mana? Maka pada masalah ini, khilaf ulama yang mujtahidin pada tempat diam itu. Ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata kena duduk rumah suami dia 4 bulan 10 hari baru boleh keluar pergi kelai. Ada ulama kata dia boleh pergi mana dia suka. Macam-macam. Ini pendapat ulama. Adapun nafkahnya telah tetap dan telah muafakah sekalian ulama. Tiada wajib atas waris si mati kerana isteri ada menerima pesaka. Dari segi nafkah sekalian, mak bapak kepada suami dia tak bertanggungjawab ke atas nafkah dia apabila suami dia mati. Laki bini, laki mati, tinggal bini. Tinggal bini, siapa nak belanja makan minum dia? Siapa nak belanja? Adakah menjadi tanggungjawab mak mentua dengan pak mentua dia nak kena sara makan minum dia? Ada. Mak mentua, pak mentua tidak bertanggungjawab untuk nak sara makan minum, pakaian kepada menantu yang kematian suami. Pasal apa? Pasal menantu ni sudah dapat bahagian pesaka daripada harta peninggalan suami dia. Dia bagi duit, tak bertanggungjawab. Mana kalau tak bagi, tak salah. Begitu. Baik, ada pun kenyataan perselisihan ulama pada tempat tinggal itu akan datang disebutkan. Dan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Furai'ah binti Malik binti Sinan, wahiyya ukhtu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu an tarji'a ila ahliha fi Bani Khudrah wa anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu abiqu hatta idza kana bi tarafil qudum lahiqahum faqataluhu. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang perempuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Al-Furai'ah binti Malik bin Sinan. Adalah Furai'ah itu saudara perempuan kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hadis ni cerita tentang satu orang sahabat perempuan nama dia Furai'ah. Furai'ah ni adik kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri orang terkenal, sahabat Nabi yang terkenal. Ini Furai'ah ni adik kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Bahawasanya telah datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Furai'ah ni satu hari pergi jumpa Nabi. Meminta ia kepada Nabi
bahawa diizinkan dia kembali kepada keluarganya, iaitu kepada Bani Khudrah. Suami dia mati, maka dia pergi jumpa Nabi, minta izin dekat Nabi nak balik pergi rumah mak dia, rumah pak dia dekat Bani Khudrah tu, nak balik pergi duduk sana. Kerana telah didengarnya akan perkara yang jadi ke atas suaminya, iaitu bahawasanya suaminya pergi mencari beberapa orang abdi yang lari mereka itu daripadanya. Sehingga apabila ada ia sampai mengikutnya dan mencarinya di tempat yang bernama Tarafil Qudum, maka sudahlah didapatnya akan hamba abdinya itu ada di situ. Maka apabila dilihat oleh abdinya akan dia mengikut mereka, lalu dibunuhnya oleh abdi-abdinya itu akan dia. Ni suami kepada Qurai'ah ni pergi cari hamba abdi, cabut lari daripada rumah dia. Macam orang hari ni ambil orang gaji Indonesia lah, dia tuang, dia lari, pasport bagi dia pegang, dia rasa tak syong sikit ke duduk rumah kau ni dan sebagainya ke, dia rasa tak selesa ke, ataupun ada kawan dia duduk kerja tang mana ke, duduk curi-curi telefon main di rumah, panggil dia pergi sekali ke apa ke, dia cungit lari. Zaman dulu pun hamba abdi ni pun ada juga yang lari. Dia duduk, dia berasa tak selesa ke, berasa tak sesuai ke, berasa tak seronok ke apa ke, lari. Bila lari, suami Qurai'ah ni pergi carilah, lari pergi ke mana, cari, jumpa mereka ni duk ada di satu tempat yang bernama Tarafil Qudum, nama satu tempat. Bila jumpa mereka duk ada di situ, mereka ni pun nampak cuan mereka main nak cari mereka, nak tangkap mereka, nak ambil orang balik mereka bunuh abang kawan ni. Mereka bunuh tuan mereka ni. Maka demikian inilah, dia kata, datang khabar kepada Qurai'ah, yakni isterinya itu. Suami dia ni pergi cari tak balik. Orang mai bagi tahu dekat dia, kata laki yang mati dah, kena bunuh dengan abdi yang dia pergi duk ambat ni. Dia dengar laki dia dah mati. Dia tunggu apa lagi di rumah ni, laki dah tak ada dah. Tu pun nak lari balik pun saat ni salah pula, pergi jumpa Nabi. Pergi tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dengar berita kata suami saya dah mati. Lah ni saya ni dah jadi janda. Saya nak balik rumah mak bapak saya, nak balik rumah keluarga saya. Boleh ke tak boleh? Dia pergi tanya Nabi macam tu. Qalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan. Kata Al-Qurai'ah, maka meminta aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pulang ke rumah keluarga tu. Kerana apa lagi aku tunggu di rumah suamiku ini, sedangkan dia telah kembali ke rahmatullah. Maka bahawasanya suamiku itu tiada meninggal ia akan rumah miliknya yang jadi tempat tinggalku. Laki dia ni rumah sendiri tak ada lagi, duduk rumah mak. Jadi bila dengar kata laki dah mati, nak tinggal dia seorang duduk rumah mentua ni tak syok lah. Jadi nak balik rumah mak dia sendiri. Dia kata kalau rumah tu rumah suami saya punya, tak apa. Dia kata lah ni rumah saya duduk tu bukan rumah suami saya, rumah mak dia. Dan lah ni dia dah mati, saya nak balik rumah mak saya. Boleh tak boleh? Dia kata. Dan tiada pula ditinggalkan nafkah suami saya ni, rumah pun tak ada, harta apa pun tak tinggal. Bila didengar oleh Nabi SAW akan perkataan Qurai'ah itu, maka sabda Nabi SAW, bahkan pergilah engkau kepada keluarga kamu. Nabi bila dengar kata dia nak balik rumah mak dia, Nabi kata tak apa, pergi balik. Begitu. Kata Ibnu Abbas lagi, qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Qalat fansaraftu hatta idza kuntu fil hujrah aw fil masjid nadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amarani aw amara bi fanuditu lahu faqala kaifa qulti qalat faradadtu alaihi alqissah allati zakartu lahu min sya'ni zawji. Maka kata Qurai'ah,
Apabila aku dengar Nabi SAW bagi izin kepada aku untuk pulang kepada keluarga aku, maka berpalinglah aku unduk daripadanya. Dia pun dah Nabi kata nak balik rumah keluarga hang, pergi balik. Dia pun kira nak balik lah. Sehingga berjalan aku sampai belum keluar daripada bilik ataupun daripada masjid, maka sudah dipanggil oleh Nabi SAW akan aku. Bila dah Nabi kata tak apalah nak balik rumah mak hang, pergi balik. Dia pun pusing nak keluar, nak pergi balik. Nabi panggil balik. Nabi panggil dia balik. Nanti sat. Nabi kata. Atau disuruhnya, yang ni syak rawi oleh Nabi akan orang yang panggil akan aku. Ataupun dia kata Nabi suruh orang pergi panggil dia, pergi suruh dia panggil mai balik. Patah balik mai dekat Nabi. Maka dipanggil oranglah baginya. Dan aku pun datang kembali menghadap Nabi SAW. Tiba-tiba sabda Nabi, bagaimana engkau kata tadi hai Furai'ah? Nabi kata, hang kata apa tadi? Tadi masa dia tanya tadi, Nabi tak konsentrate. Mungkin Nabi ada duk ingat benda lain ke apa kan, masa tu dia mai tanya. Jadi Nabi sudah pergi jawab. Lepas tu Nabi rasa macam dia ni tanya apa tadi. Nabi panggil balik. Nabi kata apa dia? Hang tanya apa tadi? Nabi tanya dia balik. Maka berkhabarlah kamu dengan sebenarnya kepada aku. Nabi kata apa dia tadi? Cerita balik mai. Maka kata Furai'ah, maka aku pun kembali mengulang berkhabarkan kisah yang aku sebutkan kepada Nabi tentang hal suamiku tadi. Maka kata aku, ya Rasulullah, adalah hamba ini datang kepada tuan hamba minta izin. Bolehkah hamba pulang mendapatkan keluarga hamba? Kerana apa hamba tunggu lagi di rumah suami hamba itu? Kerana suami hamba telah kembali ke rahmatullah. Tak kala dia menurut abdi-abdinya yang lari dan dijumpanya abdinya itu di tempat yang bernama Tarful Qudum, lalu dibunuh mereka itu akan suami hamba. Dia cerita balik dekat Nabi apa yang jadi. Maka apabila ia sudah sekarang kembali ke rahmatullah dengan tiada meninggalkan tempat duduk yang dimilikinya dan tiada nafkah bagi hamba, maka mintalah hamba balik mendapatkan keluarga hamba di dalam Bani Khudrah itu. Suami saya dah mati, rumah pun tak ada, harta apa pun dia tak tinggal. Jadi lah ni lagi baik saya balik rumah mak bapak saya. Boleh ke tak boleh? Dia tanya Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW kata perempuan itu yang demikian, maka Nabi bersabda, qala umkuti fi baitik hatta yablughal kitabu ajalah. Sabda Nabi SAW, jangan engkau pulang mendapatkan keluarga engkau. Bahkan duduklah engkau di rumah suami engkau yang ditinggalkan engkau sebelum kembali ke rahmatullah itu, sehingga habis iddah kamu 4 bulan 10 hari. Nabi kata pula dah. Kalau itu masalahnya, kamu kena duduk di rumah kamu duduklah ni sampai 4 bulan 10 hari. Nabi kata begitu. Qala, maka kata dia lagi, fa'tadartu fihi 4 ashhurin wa 10. Maka kata Furai'ah, bila aku dengar sabda Nabi SAW yang demikian, maka duduklah aku menanti habis iddahku di rumah yang ditinggalkan oleh suamiku itu selama 4 bulan 10 hari. Maka dia pun duduklah di rumah mentua dia ni sampai 4 bulan 10 hari, sampai habis iddah dia. Kemudian daripada itu pulanglah aku kepada keluarga aku. Habis dah iddah 4 bulan 10 hari, baru balik rumah mak bapak dia. Qalat falamma kana Uthman arsala ilayya fasa'alani an dhalik fa'akhbartuhu fattaba'ahu wa qadabi. Kata Furai'ah, maka tak kala Sayyidina Uthman menjadi khalifah, mengutus Sayyidina Uthman satu orang kepada aku, maka aku pun datang kepada Uthman. Bila dilihatnya aku di hadapannya, maka Uthman pun bertanya tentang kisah yang berlaku antara aku dengan suamiku, apa hukum Nabi kepadaku. Maka aku khabar kepada dia sebagaimana yang berlaku ke atasku tadi.
maka ia pun turut seperti mana khabar aku itu dan dihukumkannya dengan dia. Bila Sayyidina Osman jadi khalifah, ada jadi kes macam ni, kes suami mati tinggal isteri. Maka isteri ni pun pergi tanya Sayyidina Osman, boleh tak boleh aku nak balik duduk rumah mak bapak aku? Sayyidina Osman tak tahu jawab. Bila Sayyidina Osman tak tahu jawab, dia teringat masa zaman Nabi ada dulu, ada satu kes jadi dekat Furai'ah. Sayyidina Osman pergi cari, pergi suruh orang cari Furai'ah ni mai dekat dia. Sayyidina Osman tanya dia, dulu masa suami kamu mati, kamu minta nak balik rumah mak bapak kamu, Nabi kata apa kat kamu? Furai'ah kata, Nabi suruh aku duduk di rumah tu sampai 4 bulan 10 hari. Maka aku pun duduk. Lepas tu baru aku balik rumah mak bapak aku. Osman kata, oh tak apa, dia pun jatuh hukum yang sama juga kepada orang yang main tanya dia. Maka kes Furai'ah ni menjadi presiden kes. Dia kata kes yang dirujuk oleh sahabat-sahabat selepas itu. Baik, kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ulama yang mujtahidin daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Tiada memikir mereka itu bagi perempuan-perempuan yang mati suami itu boleh pindah dari rumah suami sehingga habis iddah wafat dia. Dan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Imam Syafi'i buat keputusan kata orang perempuan bila suami mati dia kena duduk rumah tu sampai 4 bulan 10 hari baru boleh pergi ke lain. Dan kata setengah daripada ahli ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, harus bagi perempuan yang mati suami itu menghabiskan iddahnya di mana-mana tempat yang disukai hatinya. Ada sebahagian pendapat kata tak mesti duduk di rumah tu, dia boleh pergi mana-mana. Dan jika tiada beriddah di rumah suaminya sekalipun tak jadi kesalahan. Kata At-Tirmizi, bermula kaul yang pertama itu yang lebih hafal. So yang lebih sesuai ialah bila mati dia kena duduk di rumah tu sampai 4 bulan 10 hari baru boleh pergi ke lain. Itu pendapat yang lebih hafal, dia kata. Wallahu a'lam. Dia kata inilah akhir kitabut talaq. InsyaAllah dimulai dengan kitabul buyuh. Habis ya? Kita habis baca tentang bab munakahat, bab nikah kahwin. Habis. Selesai. Ni boleh tutup kuliah kau punya lah. Habis ya? Tajuk bab nikah kahwin dah habis. Selesai. Nanti kita bincang dengan Tuan Imam, dengan jawatan kuasa masjid. Tengok apa pula tajuk nak baca ke, nak rehat dulu ke, nak macam mana ke, kita nanti bincang tengok macam mana. Jadi berakhir bab nikah kahwin pada malam ini. Alhamdulillah. Allah Allah. Kita tengok dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mas. Innal insana illa alladhina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.